Sudah tentu, ini adalah penyesuaian cerita tersebut ke dalam konteks Malaysia, dengan mengekalkan intipati dan perincian asal, tetapi mengubah watak, latar belakang, dan nuansa budaya agar bersesuaian. Ada kalanya di Amerika, Anda akan melihat pandangan yang tidak selesa dilemparkan apabila seorang doktor warga Malaysia berjalan di koridor Hospital University. Watak utama kita hari ini ialah seorang jururawat Amerika yang mempunyai keyakinan tinggi terhadap negaranya. Apabila seorang doktor dari Malaysia muncul dalam situasi kecemasan, dia, walaupun berjawatan sebagai jururawat, bertindak mengabaikan arahan doktor tersebut. Walaupun orang sekeliling bertanya sama ada dia waras, dia tetap berdiri teguh. Namun, tidak lama selepas itu, dia terpaksa mengetepikan segala kebanggaan dan egonya, malah terpaksa menanggalkan skirtnya di hadapan lelaki Malaysia itu. Apa sebenarnya yang telah berlaku? Nama saya Melissa Brooks. Saya seorang jururawat yang bertugas di Ward Pembedahan di Pusat Perubatan New York. Saya lulus dengan kepujian tertinggi dari Universiti Kejururawatan Stanford, dan sejak zaman universiti lagi, para profesor sering memuji saya sebagai seorang jururawat semula jadi. Sejurus selepas tamat pengajian, saya direkrut oleh hospital ini, dan kini sudah masuk tahun ketiga saya di sini. Sepanjang tempo itu, tiada siapa yang pernah meragui kebolehan saya. Kadar kemasukan semula pesakit yang saya kendalikan adalah 30% lebih rendah daripada Puratawat, dan dalam tinjauan kepuasan pesakit, saya sentiasa berada dalam kelompok 5% teratas. Keupayaan saya amat diakui, terutamanya dalam pengurusan pasca pembedahan yang kompleks dan penjagaan pesakit tenat. Ketua jabatan juga sering memperkenalkan saya sebagai kebanggaan hospital kami dalam persidangan yang saya hadiri. Dengan pencapaian yang bertimbun ini, saya secara semula jadi mula menganggap diri saya sebagai wakil kepada keunggulan sistem perubatan Amerika. Namun, sejujurnya, saya mempunyai satu masalah, yaitu pandangan saya terhadap warga perubatan yang berasal dari luar negara. Terutamanya apabila saya melihat doktor atau jururawat dari Asia, tanpa sadar wajah saya akan berkerut, dan saya sering meragui pertimbangan serta kebolehan mereka. Pemikiran ini mula berputik kira-kira setahun yang lalu, seorang residen dari India telah membuat kesilapan dalam pengiraan dos obat untuk seorang pesakit, yang hampir membawa kepada kemalangan besar. Sejak itu, saya mula berpegang pada kepercayaan bahwa seseorang itu mesti menerima pendidikan Amerika untuk menjadi yang terbaik. Sudah tentu, doktor Amerika juga melakukan kesilapan, tetapi entah kenapa, hanya kesilapan warga perubatan asing yang melekat lama dalam ingatan saya. Ketika makan di kafeteria, saya sentiasa duduk semeja dengan rekan sekerja Amerika sahaja. Apabila saya melihat kumpulan pengamal perubatan dari Asia berkumpul sesama mereka, saya akan berpikir, memanglah mereka suka berkumpul sesama kaum sendiri. Saya berasa lebih tidak selesa apabila melihat mereka berbual dalam bahasa ibunda mereka. Ini kan Amerika, kenapa tidak bercakap dalam bahasa Inggris? Pikir saya. Di Ward kami, terdapat seorang jururawat dari Filipina bernama Maria dan seorang jururawat dari India bernama Priya. Maria adalah seorang veteran dengan pengalaman 20 tahun, tetapi setiap kali dia memeriksa karta pesakit, saya akan memandangnya dengan curiga, seolah-olah bertanya, adakah dia benar-benar faham apa yang dibacanya. Begitu juga apabila Priya menyediakan obat. Saya sering memeriksa semula dari belakang karena bimbang dia mungkin tersilap dos. Setiap kali mereka melakukan kesilapan, saya akan berbisik dalam hati, sudah tentu, sebab mereka tidak mendapat pendidikan tempatan. Tetapi, apabila saya sendiri yang melakukan kesilapan, saya akan menganggapnya sebagai kesilapan yang boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Walaupun saya mengamalkan standar Dwi Piawai ini, saya tidak pernah menganggapnya sebagai diskriminasi.
Saya hanya mewajarkannya sebagai kebimbangan yang realistik. Pandangan saya menjadi lebih terutamanya apabila saya melihat Dr. Amir bin Iskandar, seorang dokter residen dari Malaysia. Setiap kali dia menerangkan keadaan pesakit, saya sengaja mengalihkan pandangan atau menunjukkan riak muka tidak senang. Saya menjustifikasikan tindakan saya dengan berpikir bahwa pesakit juga tidak selesai dengan lohat Inggrisnya yang tidak sempurna, walaupun pada hakikatnya, Dr. Amir adalah seorang dokter yang sangat berkebolehan. Apabila berbual dengan rakan-rakan di stesen juru rawat, saya sering berkata, bukankah terlalu ramai dokter asing sekarang ini? Pesakit pun rasa risau. Ramai juru rawat Amerika yang lain turut bersetuju dengan saya. Perbualan seperti ini semakin mengukuhkan keyakinan saya. Pada suatu pagi Isnin, seorang dokter baru telah ditugaskan ke ward kami. Namanya Dr. Amir bin Iskandar, seorang pakar perubatan kecemasan dari Malaysia, dengan ketinggian sekitar 185 cm, berbadan tegap dan bahu yang lebar. Tanggapan pertama saya terhadapnya berbeza daripada dokter-dokter Asia yang lain, namun, dia seorang yang pendiam. Saya Amir bin Iskandar. Selamat berkenalan. Itulah sahaja yang dikatakannya semasa memperkenalkan diri, dengan wajah yang tenang tanpa sebarang emosi. Suaranya garau dan mendatar, sukar untuk membaca perasaannya. Semasa diberi taklimat mengenai wad, dia hanya mengangguk. Apabila ditanya sama ada dia mempunyai soalan, dia hanya menjawab ringkas, tiada. Kemudian, dia terus memulakan tugasnya. Sebaik sahaja melihatnya, saya terus berpikir, seorang lagi orang luar datang. Dalam hati, saya merasa tidak senang. Dokter dari Asia lagi, kali ini orang Malaysia pula. Mari kita lihat berapa lama dia akan bertahan. Saya terutamanya tidak suka dengan perwatakannya yang pendiam. Pengamal perubatan di Amerika biasanya cergas dan mementingkan komunikasi, tetapi dia adalah sebaliknya. Sepanjang minggu pertama, saya memerhatikan setiap gerak-gerinya dengan teliti. Dia akan tiba tepat pada jam 7 pagi dan berada di hospital sehingga jam 9 malam. Waktu makan tengah hari pun dia makan seorang diri di kafeteria, tidak coba bergaul dengan dokter lain. Semasa mesyuarat, dia hanya bercakap apabila perlu dan tidak pernah bergurau atau berbual kosong. Yang lebih aneh ialah cara kerjanya. Dokter lain biasanya hanya memberi arahan kepada juru rawat, tetapi dia akan datang sendiri ke katil pesakit untuk memeriksa keadaan mereka. Dia juga akan membetulkan selimut pesakit atau mengisi semula gelas air mereka. Saya berpikir dalam hati, kenapa dokter perlu buat semua itu? Adakah dia mahu merampas kerja juru rawat? Selepas minggu pertama berlalu, saya terus memerhati gaya kerjanya. Lebih tepat lagi, saya sedang mencari kesilapannya. Tetapi anehnya, dia seolah-olah tiada cacat celah. Dia memeriksa karta pesakit dengan teliti, dan preskripsinya juga dibuat dengan cermat. Walaupun begitu, saya masih berpikir dalam hati, ini semua lakonan sahaja. Pada suatu malam Sabtu, saya bertugas shift malam di ward kecemasan bersama Dr. Amir. Sebenarnya, saya langsung tidak suka bekerja dengannya, tetapi, jadwal kerja tidak dapat dielakkan. Shift malam pada hujung minggu sentiasa tidak dapat dijangka. Pesakit mabuk, mangsa kemalangan jalan raya, pesakit yang tiba-tiba mengalami serangan jantung kami perlu bersedia untuk apa jua keadaan. Sehingga jam 10 malam, keadaan agak tenang. Hanya beberapa pesakit dengan kecederaan ringan dan sakit perut. Dr. Amir, seperti biasa, tidak banyak bercakap tetapi memeriksa setiap pesakit dengan amat teliti. Sambil melihatnya, saya berpikir, tipikal orang Asia, terlalu skema dan tidak fleksibel. Namun, sekitar jam 11 malam, suasana di ward kecemasan tiba-tiba menjadi tegang. Pesakit kesukaran bernafas dalam perjalanan.
Jangkaan tiba dalam 3 menit. Suara dari radio pasukan paramedik bergema. Saya segera menyiapkan bilik rawatan kecemasan. Saya memeriksa bekalan oksigen, dan menyediakan peralatan untuk memasang laluan intravena, IV. Dokter Amir dengan tenang memakai gaun dan sarung tangan. Siren ambulans semakin dekat, dan pintu otomatik terbuka. Paramedik menolak masuk sebuah pengusung dengan seorang pesakit lelaki berusia lewat 60-an. Wajahnya pucat dan bibirnya kebiruan. Pesakit tiba-tiba mengadu sesak nafas, tekanan darah 160, nadi 120, kadar pernafasan 28, ketepuan oksigen 85%. Sambil mendengar laporan paramedik, saya segera memasang topeng oksigen pada pesakit. Kemudian, saya memasang laluan IV dengan jarum tolok 18. Pesakit itu tercungap-cungap sambil berkata, "Saya tak boleh bernafas." Dokter Amir segera mendekati pesakit dan mengeluarkan stetoskopnya. Dia mendengar bunyi paru-paru dan jantung pesakit. Kemudian, dia menyentuh leher pesakit untuk memeriksa jika terdapat pembengkakan vena jugular. Dia juga menekan kaki pesakit untuk memeriksa edema. Lakukan X-ray dada, sekarang, arahnya. Juru teknik radiologi segera membawa mesin X-ray mudah alih. Sementara X-ray diambil, saya teringat akan protokol standar hospital kami. Lelaki, 60-an, sesak nafas akut, ketepuan oksigen rendah. Gejala-gejala ini, 9 daripada 10, adalah edema pulmonari akut, cecair dalam paru-paru. Dengan yakin, saya menyediakan 40 mg furosemide. Ini adalah obat standar yang digunakan sebagai rawatan pertama untuk pesakit edema pulmonari akut. Ia adalah diuretik yang membuang cecair berlebihan dari badan dan mengurangkan beban pada paru-paru. Mengikut apa yang saya pelajari dalam kejururawatan di Amerika, inilah tindakan yang betul. Keputusan X-ray keluar. Terdapat bayang-bayang kabur di bagian bawah kedua-dua belah paru-paru. Ia adalah penemuan tipikal edema pulmonari. Saya menjadi lebih yakin. "Doktor, furosemide sudah sedia," kata saya dengan penuh keyakinan. Tetapi Dokter Amir masih menatap film X-ray itu. Kemudian dia memerhatikan pesakit itu sekali lagi. "Juru rawat, tunggu sekejap," kata Dokter Amir sambil menahan tangan saya. Wajahnya serius, tetapi suaranya tetap tenang seperti biasa. "Sediakan obat lain, mulakan dengan nitrogliserin." Saya terpinga-pinga. Furosemide adalah rawatan standar pertama untuk pesakit edema pulmonari. Setiap pengamal perubatan di Amerika tahu tentang perkara ini. Lagipun, selama 3 tahun saya bekerja, saya telah melihat berpuluh-puluh case seperti ini, dan tidak pernah sekalipun saya salah. "Doktor, bukankah pesakit edema pulmonari patut diberi furosemide terlebih dahulu?" X-ray juga jelas menunjukkan penemuan edema pulmonari. Suara saya kedengaran ragu-ragu. Sejujurnya, saya juga berasa jengkel. Saya yakin dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah saya kumpul selama 3 tahun di Amerika. Tambahan pula, lawan saya ialah seorang doktor dari Malaysia. Saya ragu-ragu sama ada dia benar-benar memahami sistem perubatan Amerika. Lihat keadaan pesakit sekali lagi. Tiada pembengkakan vena jugular dan tiada edema pada bahagian bawah kaki. Dan dia mengadu sakit dada. "Ini bukan edema pulmonari biasa." Suara Dokter Amir tenang tetapi tegas. Namun, saya menggelengkan kepala. Saya yakin dengan pertimbangan saya. Lebih penting lagi, saya merasakan kepakaran saya sebagai seorang jururawat Amerika telah diabaikan. Doktor pikir sudah berapa kali saya lihat case seperti ini. Sesak nafas akut dengan penemuan edema pada X-ray. Furosemide adalah rawatan standar. Ini protokol di semua hospital di Amerika. Saya tidak melepaskan picagari furosemide di tangan saya.
Saya dapat merasakan juru rawat lain memerhatikan kami. Juru rawat Sharon kelihatan bimbang, manakala juru rawat Tom menggelengkan kepalanya. Saya berpikir, jika saya mengalah dalam situasi ini, maruah saya akan jatuh. Dr. Amir berkata dia tidak meragui pengalaman saya, tetapi dia tetap menegaskan bahwa pesakit ini berbeza. Saya membalas dengan mengatakan, ini Amerika, dan kita patuh pada standar perubatan Amerika. Apabila saya berkata begitu, suasana di bilik kecemasan menjadi dingin. Warga perubatan yang lain turut memandang ke arah kami. Pada ketika itu, saya sadar saya mungkin terlalu lantang, tetapi semuanya sudah terlambat. Keadaan pesakit semakin merosot. Ketepuan oksigennya jatuh ke 82%, dan dia mula keliru. Pesakit itu mengerang kesakitan, dada. Sakit. Saya mendesaknya untuk membuat keputusan dengan cepat karena pesakit dalam bahaya. Saya mempersoalkannya, jika pertimbangan saya salah, bagaimana dokter akan bertanggung jawab? Pada ketika itu, Dr. Amir dengan tegas berkata, saya akan bertanggung jawab. Dr. Amir mengambil picagari furosemide dari tangan saya dan berkata dia akan melakukannya sendiri. Pandangan matanya berubah. Biasanya dia kelihatan tenang dan tanpa ekspresi, tetapi pada saat itu, saya dapat merasakan keazaman yang kuat. Saya terdiam seketika melihatnya. Dia pergi ke bilik obat dan membawa kembali nitrogliserin dan beberapa obat lain. Dia memulakan pemberian obat kepada pesakit. Sambil melihatnya, saya berasa marah. Saya merasakan kepakaran saya sebagai seorang juru rawat Amerika telah diabaikan. Tetapi, sesuatu yang menakjubkan berlaku. Tidak sampai 10 menit selepas obat diberikan, pernafasan pesakit mula stabil. Ketepuan oksigennya juga meningkat sehingga 95%. Keputusan ujian selanjutnya menunjukkan pesakit mengalami edema pulmonari kardiogenik akibat sindrom koronari akut. Jika saya menggunakan furosemide yang saya sediakan, keadaan pesakit pasti akan menjadi lebih teruk. Saya terdiam. Saya tidak mahu mengakui bahwa saya telah melakukan kesilapan, tetapi pesakit itu jelas sedang pulih. Warga perubatan yang lain turut kagum dengan pertimbangan tepat Dr. Amir. Dr. Johnson, seorang dokter kanan di hospital, datang mendekati saya dan berkata, ini bukan nasib baik, ini kecekapan, nyawa pesakit dipertaruhkan, kenapa kamu berdegil? Kata-katanya tepat mengena, saya tidak dapat mencari alasan. Saya hanya menggumam, mungkin cuma nasib baik. Pada masa itu, Dr. Amir kembali selepas memeriksa keadaan pesakit dan berkata dengan perlahan kepada saya, adakah Anda akan katakan itu nasib jika dia keluarga Anda? Satu ayat itu menyusuk dalam hati saya, suaranya ringkas dan mendatar tetapi terkandung di dalamnya rasa tanggung jawab terhadap pesakit dan sheming sebagai seorang penggamal perubatan. Pada ketika itu, saya sadar betapa sombongnya saya. Dokter Amir tidak berkata apa-apa lagi dan terus berjalan ke bilik pesakit lain. Saya hanya berdiri kaku di situ, memerhatikan belakangnya dengan pikiran kosong. Keyakinan dan kebanggaan yang saya pegang selama ini mulai retak. Malam itu, dalam perjalanan pulang ke rumah, saya terus berpikir. Adakah saya sedang merawat pesakit, atau coba mempertahankan ego saya? Saya mula terpikir, mungkin pendidikan dan pengalaman yang saya peroleh di Amerika bukanlah segala-galanya. Kemunculan Dr. Amir, dokter dari Malaysia itu, mungkin satu isyarat untuk saya merenung kembali prasangka dan kesombongan yang saya miliki. Namun, pada masa itu, saya masih belum bersedia untuk menerimanya sepenuhnya. Apa yang pasti, hanya ada satu keretakan kecil yang mula terbentuk di dalam hati saya. Selepas kejadian itu, anehnya saya tidak dapat mengalihkan pandangan daripada Dr. Amir. Pada mulanya, ia jelas untuk mencari kesilapannya.
Saya tidak mau mengakui bahwa saya salah. Saya berpikir, jika dia melakukan kesilapan, saya boleh berkata, kan betul, waktu itu pun nasib baik sahaja. Pagi Isnin, saya datang awal ke hospital untuk memerhatikan rondaan ward Dr. Amir. Dia tiba tepat pada jam 7 pagi dan memeriksa karta setiap pesakit dengan teliti, satu persatu. Dokter lain kebanyakannya hanya melihat ringkasan yang disediakan oleh juru rawat, tetapi dia membaca sendiri semua keputusan ujian dan rekod kemajuan. Malah, dia meneliti rekod kejururawatan dari malam sebelumnya. Dia membaca setiap butiran pemerhatian pesakit yang saya catat. Biasanya dokter lain hanya akan membelek-belek rekod kejururawatan, tetapi dia berbeza. Dia akan memeriksa sama ada pesakit mengalami apa-apa pada waktu malam, apa aduan mereka, dan berapa banyak makanan yang mereka ambil. Sambil melihatnya, saya berpikir dalam hati, terlalu teliti pun tidak efisien. Pesakit pertama ialah seorang nenek berusia 70-an yang mengidap diabetes. Dia dimasukkan ke hospital karena kawalan gula dalam darahnya tidak menentu. Dokter Amerika biasanya hanya akan memeriksa paras gula darah dan memberi arahan untuk pelarasan obat. Tetapi, Dokter Amir sangat berbeza. Dia memegang tangan nenek itu, memeriksa nadinya sambil bertanya di mana yang tidak selesai. Dia bertanya sama ada deria rasa di jari kakinya masih ada, sama ada penglihatannya bermasalah, dan sama ada dia dapat tidur lena pada waktu malam. Malah, dia bertanya tentang jenis makanan yang biasa dimakan oleh nenek itu di rumah dan sama ada keluarganya sihat. Sambil melihatnya, saya berpikir, membazir masa. Tengok carta pun sudah cukup, kenapa perlu buat semua itu? Tetapi, saya sedikit terkejut apabila melihat wajah nenek itu menjadi ceria. Kebanyakan pesakit tahu bahwa dokter sibuk, jadi mereka tidak dapat meluahkan ketidakselesaan mereka dengan betul. Tetapi nenek itu dengan selesa menceritakan segala-galanya kepada Dokter Amir. Pesakit kedua ialah seorang lelaki berusia 20-an yang dimasukkan ke hospital akibat kemalangan jalan raya. Dia sedang dalam proses pemulihan selepas pembedahan patah kaki, tetapi dia risau tentang kos rawatan karena masalah insurans. Biasanya, dokter hanya akan menumpukan pada rawatan perubatan, manakala masalah keuangan diserahkan kepada pekerja sosial atau jabatan pentadbiran. Tetapi, selepas memeriksa keadaan pesakit, Dr. Amir menghubungi sendiri pekerja sosial untuk bertanya tentang skim bantuan perubatan. Kemudian dia berkata kepada pesakit itu, "Jangan risau, tumpukan sahaja pada rawatan." Saya berasa heran melihatnya. Di hospital Amerika, jarang sekali dokter mengambil berat tentang masalah keuangan pesakit. Yang paling mengejutkan ialah pesakit ketiga. Seorang lelaki berusia 50-an, yang kelihatan seperti gelandangan, dimasukkan ke hospital karena radang paru-paru. Pengamal perubatan lain cenderung menjaga jarak apabila berurusan dengan pesakit itu. Dia berbau dan keadaannya tidak bersih. Malah, ada beberapa juru rawat yang enggan ditugaskan untuk menjaganya. Tetapi, Dokter Amir menunjukkan sikap yang sama sekali berbeza. Dia bercakap dengan pesakit itu dengan bahasa yang sopan dan memeriksanya dengan teliti. Setiap kali pesakit itu batuk, dia akan mengusap belakangnya dan membawakan air. Dia juga membersihkan tangan pesakit yang kotor. Saya tidak dapat memahaminya. Kalau saya mungkin akan teragak-agak walaupun memakai sarung tangan berganda. Juru rawat lain juga menunjukkan reaksi yang serupa, tetapi cara pesakit itu memandang Dokter Amir sama sekali berbeza. Seolah-olah dia sedang melihat seorang malaikat. Pada sebelah petang, sesuatu yang lebih aneh berlaku. Seorang pekerja pembersihan tiba-tiba jatuh sakit dan terpaksa pulang awal, menyebabkan pembersihan beberapa bilik pesakit tertangguh. Biasanya, dalam keadaan seperti ini,
Ia akan diuruskan keesokan paginya atau pekerja pembersihan lain akan ditugaskan. Tetapi, Dokter Amir mengambil mop dan mula membersihkan bilik pesakit. Juru rawat coba menghalangnya, tetapi dia berkata, adalah penting untuk pesakit menerima rawatan dalam persekitaran yang bersih, dan terus membersih dalam diam. Saya terpinga-pinga melihatnya. Seorang dokter melakukan kerja pembersihan. Ini sesuatu yang tidak dapat dibayangkan di Amerika. Setiap bidang kepakaran mempunyai sempadan yang jelas, dan saya tidak dapat memahami tindakannya yang melampaui sempadan itu. Tetapi, reaksi pesakit adalah di luar jangkaan saya. Mereka semua terharu dan kelihatan lebih mempercayainya. Keesokan harinya juga sama. Dokter Amir tinggal di unit rawatan rapi sehingga jam 2 pagi untuk menjaga seorang pesakit kritikal. Itu bukan tugasnya, tetapi dia secara sukarela tinggal karena keluarga pesakit itu tinggal jauh dan tidak dapat datang pada waktu malam. Sambil melihatnya, saya menjadi semakin keliru. Menjelang akhir minggu, saya sadar. Saya memerhatikannya untuk mencari kesilapannya, tetapi apa yang saya lihat hanyalah kesempurnaan. Tidak, bukan kesempurnaan, mungkin lebih tepat jika dikatakan kemanusiaan. Dokter di Amerika mementingkan kecekapan. Berapa ramai pesakit yang perlu dilihat dalam 1 jam, seberapa cepat ujian perlu diproses, itulah yang penting. Interaksi dengan pesakit juga terhad kepada pertukaran maklumat yang perlu sahaja. Interaksi emosi sering dianggap tidak profesional. Tetapi Dokter Amir adalah sebaliknya. Walaupun mengambil masa, dia menumpukan perhatian sepenuhnya kepada setiap pesakit, dan bukan sahaja memberikan rawatan perubatan, tetapi juga penjagaan emosi. Sikapnya yang mengutamakan manusia, bukan uang atau kemasyhuran, menimbulkan persoalan besar dalam diri saya. Yang paling mengagumkan ialah sikapnya terhadap pesakit terminal. Seorang pesakit wanita berusia 60-an sedang menderita akibat kesan sampingan kemoterapi. Dokter lain hanya menumpukan pada rawatan perubatan, tetapi, Dokter Amir meluangkan masa untuk berbual panjang dengan pesakit itu. Dia mendengar segala-galanya, ketakutan terhadap rawatan, kebimbangan terhadap keluarga, dan rancangan masa depan. Kadang-kadang dia akan duduk di sisi pesakit selama lebih 30 menit. Sambil melihatnya, saya tertanya-tanya, kenapa dia bersusah payah begitu, kewajibannya sebagai dokter sudah pun dipenuhi. Kenapa dia mahu melakukan lebih daripada itu? Pada mulanya, saya hanya menganggapnya sebagai perbezaan budaya Malaysia. Tetapi lama-kelamaan, saya sadar ia bukan begitu. Ada falsafah yang konsisten dalam tindakannya. Dia melihat pesakit bukan sebagai objek rawatan, tetapi sebagai seorang manusia. Sama ada pesakit itu kaya atau miskin, berstatus sosial tinggi atau rendah, dia melayan semua pesakit dengan hati yang sama. Sikap ini memberikan kejutan besar kepada saya. Selama ini, saya sering menganggap pesakit sebagai pesakit diabetes, pesakit hipertensi, pesakit kanker. Saya mendekati mereka dari sudut penyakit. Tetapi Dokter Amir mengenali setiap seorang sebagai individu yang unik. Memasuki minggu kedua, gejala-gejala aneh mulai muncul pada diri saya. Saya sukar bangun pagi dan merasa letih sepanjang hari. Pada mulanya, saya hanya menganggapnya sebagai tekanan atau keletihan biasa. Lagipun, kebelakangan ini saya lebih banyak menggunakan tenaga mental untuk memerhatikan Dokter Amir. Tetapi gejala-gejala itu semakin teruk. Pencernaan saya tidak lancar dan saya sering mual. Saya juga kerap sakit kepala dan sukar untuk menumpukan perhatian. Selepas bertahan selama seminggu, saya berjumpa dokter di klinik dalaman hospital dan menjalani pemeriksaan. Dokter yang merawat berkata ia mungkin masalah pencernaan akibat tekanan dan memberikan saya obat gastrik. Tetapi walaupun selepas mengambil obat, gejala saya tidak bertambah baik. Malah,
Ia kelihatan semakin teruk. Berat badan saya mulai menurun dan wajah saya menjadi pucat. Sebulan berlalu, keadaan masih sama. Kali ini, saya pergi ke hospital lain untuk pemeriksaan yang lebih terperinci. Ujian darah, ujian air kencing, malah endoskopi telah dilakukan, tetapi keputusannya menunjukkan tiada apa-apa yang tidak normal. Dokter mendiagnosis saya dengan gastritis neurogenik dan menasihatkan saya untuk menguruskan tekanan. Tetapi saya merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Gejala-gejala ini tidak dapat dijelaskan oleh tekanan semata-mata. Hilang selera makan, kembung perut, dan rasa lemah seluruh badan yang tidak dapat dijelaskan. Gejala-gejala ini berterusan dan mulai menjejaskan kerja saya. Rakan-rakan sekerja mulai bimbang tentang keadaan saya. Saya yang biasanya ceria tiba-tiba menjadi pendiam dan kelihatan sangat kurus. Beberapa rakan menasihatkan saya untuk mengambil cuti dan berehat secukupnya. Di hospital ketiga, keputusannya lebih kurang sama. Semua nilai ujian berada dalam julat normal dan tiada penemuan abnormal yang dikesan. Dokter berkata tekanan mental mungkin menjelma sebagai gejala fisikal dan mencadangkan kaunseling psikiatri. Namun, di hospital keempat, seorang pakar gastroenterologi mengemukakan kemungkinan lain. Gejala-gejala saya menyerupai gejala awal sejenis penyakit pencernaan yang jarang berlaku. Dia berkata keputusan ujian yang lebih terperinci diperlukan untuk diagnosis yang tepat. Selepas ujian tambahan, saya disahkan menghidap penyakit pencernaan yang jarang berlaku itu. Penyakit ini sangat jarang berlaku di Amerika. Kadar kejadiannya adalah kira-kira 2 dalam 100.000 orang, dan kebanyakan dokter tidak pernah mengendalikan case sebenar. Masalahnya ialah sukar untuk mencari dokter yang berpengalaman merawat penyakit ini. Saya menghubungi beberapa hospital, tetapi kebanyakannya hanya dapat menawarkan kaedah rawatan teori tanpa pengalaman praktikal. Seorang dokter mencadangkan agar saya pergi ke hospital university yang lebih besar. Tetapi secara kebetulan, saya mendengar sesuatu yang mengejutkan daripada seorang dokter. Penyakit ini tidak begitu jarang berlaku di Asia, terutamanya di Malaysia. Di Malaysia, kadar kejadian tahunannya adalah kira-kira 30 dalam 100.000 orang, lebih 10 kali ganda lebih tinggi daripada di Amerika. Dan yang lebih mengejutkan, terdapat seorang dokter di hospital kami yang sangat arif tentang penyakit ini. Orang itu ialah Dr. Amir bin Iskandar. Dia mempunyai pengalaman merawat penyakit ini berkali-kali di Malaysia. Pada ketika itu, saya dilanda perasaan yang bercampur baur. Dokter Malaysia yang selama ini saya pandang rendah, kini menjadi satu-satunya orang yang boleh menyembuhkan penyakit saya. Sungguh ironis. Kebanggaan saya terluka, tetapi pada masa yang sama, harapan mulai timbul. Saya berpikir selama beberapa hari, patutkah saya menerima rawatan daripadanya? Patutkah saya meminta pertolongan daripada orang yang saya pandang dengan penuh prasangka? Tetapi keadaan saya semakin merosot. Saya tidak boleh menangguhkannya lagi. Saya tidak boleh mempertaruhkan kesehatan saya demi kebanggaan dan prasangka. Dan sejujurnya, selepas memerhatikannya selama beberapa minggu ini, keraguan saya terhadap kebolehan dan kepribadiannya sebagai seorang pengamal perubatan telah pun banyak berkurangan. Akhirnya, saya memutuskan untuk berjumpa dengan Dr. Amir. Saya memutuskan untuk mengetepikan semua prasangka dan kebanggaan yang saya pegang selama ini dan meminta pertolongannya sebagai seorang pesakit. Namun, masih ada sedikit rasa kekok di sudut hati saya. Bagaimanakah dia akan melayan saya? Adakah dia masih ingat sikap yang saya tunjukkan selama ini? Kebimbangan seperti itu bermain di pikiran saya, tetapi apa yang lebih penting ialah kesehatan saya. Saya tidak boleh teragak-agak lagi. Ketika saya mengetuk pintu bilik pemeriksaan Dr. Amir, jantung saya berdegup kencang,
sikap yang saya tunjukkan selama ini bermain semula di pikiran saya. Pandangan rendah, prasangka, dan konfrontasi di bilik kecemasan beberapa hari lalu. Ketakutan tentang bagaimana dia akan memandang saya menyelubungi diri, masuk, suaranya kedengaran. Saya membuka pintu perlahan-lahan. Dr. Amir sedang duduk di mejanya, meneliti karta pesakit. Apabila saya masuk, dia mengangkat muka dan memandang saya, tetapi tiada riak terkejut atau kekok di wajahnya. Hanya ketenangan yang biasa. Dia mempersilahkan saya duduk di kerusi di hadapannya. Saya duduk dengan berhati-hati, memikirkan bagaimana untuk memulakan perbualan. Memandangkan sikap saya terhadapnya selama ini, saya pikir saya patut mulakan dengan permohonan maaf, tetapi mulut saya terkunci. Dr. Amir memulakan perbualan, "Apa gejala yang Anda alami?" tanyanya. Suaranya sama seperti ketika dia melayan pesakit lain profesional dan mesra. Seolah-olah dia langsung tidak mengingati apa yang berlaku antara kami sebelum ini. Dengan suara yang bergetar, saya menerangkan gejala-gejala saya. Keletihan yang berterusan, masalah pencernaan, penurunan berat badan, dan keputusan diagnosis yang saya terima dari hospital lain. Dia mendengar cerita saya sehingga selesai, kemudian bertanya beberapa soalan tambahan. Sejak bila gejala bermula, sejarah keluarga, tabiat pemakanan, dan sebagainya. Saya coba menjawab dengan setepat mungkin. Namun, di sudut hati saya, masih ada keraguan sama ada dia akan merawat saya dengan sebaiknya. Selepas mendengar semua penjelasan saya, Dr. Amir berkata pemeriksaan fisikal diperlukan. Dia memanggil seorang juru rawat dan memintanya membawa gaun pemeriksaan. Pada ketika itu, saya sadar. Saya kini seorang pesakit dan saya perlu menanggalkan pakaian di hadapan mereka. Apabila juru rawat itu keluar selepas memberikan gaun, Dr. Amir berkata, saya keluar sekejap dan meninggalkan bilik. Di dalam bilik pemeriksaan yang sunyi, saya mula menanggalkan pakaian dengan tangan yang menggeletar. Sebagai seorang juru rawat, saya telah melihat ramai pesakit melalui situasi ini, tetapi apabila saya sendiri berada di tempat mereka, perasaannya sama sekali berbeza. Terutamanya, terpaksa menunjukkan sisi lemah ini di hadapan orang yang selama ini saya pandang rendah terasa sangat sukar. Saat saya menanggalkan skirt saya, air mata mula bergenang. Adakah ini yang perlu aku lalui, pikir saya. Merasakan kebanggaan saya hancur berkecai. Selepas memakai gaun pemeriksaan dan berbaring di atas katil, Dr. Amir masuk semula. Selepas memeriksa keadaan saya, dia mula melakukan palpasi pada perut saya dengan berhati-hati. Sentuhannya tepat dan cermat. Dia memeriksa dengan teliti di mana ada rasa sakit atau bengkak. Semasa pemeriksaan perut berlangsung, saya merasa sangat malu. Sebagai juru rawat, saya tidak terkira banyaknya telah meminta pesakit lain menjalani pemeriksaan seperti ini, tetapi saya tidak pernah menyangka ia akan terasa begitu menghinakan apabila saya sendiri yang melaluinya. Terutamanya di hadapan dokter Malaysia yang selama ini saya pandang rendah. Yang lebih memalukan ialah apabila dia berkata pemeriksaan dalaman diperlukan. Dia menjelaskan bahwa ia penting untuk diagnosis yang tepat di bagian bawah abdomen. Pada ketika itu, saya benar-benar merasa terhina. Realiti bahwa saya terpaksa melalui pemeriksaan yang paling memalukan di hadapan orang yang saya pandang rendah sukar untuk diterima. Tetapi, sesuatu yang aneh berlaku. Dr. Amir sangat mengambil berat tentang ketidakselesaan saya. Dia menerangkan prosedur pemeriksaan terlebih dahulu dan berkata, beritahu saya jika sakit. Dia juga memastikan seorang juru rawat wanita hadir bersama untuk membuat saya berasa selesa. Semasa pemeriksaan, dia berulang kali bertanya, Anda oke? Sentuhannya adalah sentuhan seorang pengamal perubatan yang tulen, tanpa sebarang emosi pribadi.
Seolah-olah saya adalah pesakit yang sangat berharga, dia melayan saya dengan penuh cermat. Jika saya yang berada di tempatnya dahulu, saya mungkin akan mengejek atau berasa bangga, tetapi dia langsung tidak menunjukkan sikap sedemikian. Malah, dia berusaha keras untuk membuat saya berasa selesa. Melihatnya, saya dilanda perasaan yang bercampur baur. Selepas pemeriksaan selesai, Dr. Amir berkata ujian yang lebih terperinci diperlukan. Ujian darah, endoskopi, dan imbasan CT untuk membuat diagnosis yang tepat. Dan dia mencadangkan agar saya dimasukkan ke ward untuk rawatan. Mendengar kata-katanya, saya merasa lega. Akhirnya, ada harapan penyakit saya akan didiagnosis dengan tepat dan dirawat. Pada masa yang sama, saya sadar betapa salahnya prasangka saya terhadapnya selama ini. Selepas selesai prosedur kemasukan ward dan berbaring di bilik, pelbagai pikiran bermain di kepala saya. Saya merasakan sendiri perbezaan antara melayan pesakit sebagai juru rawat dan dirawat sebagai pesakit. Dari sudut pandang pesakit, setiap sentuhan dan keprihatinan kecil daripada pengamal perubatan adalah sangat berharga. Malam pertama adalah yang paling sukar. Saya tidak dapat tidur karena sakit perut dan mual. Kira-kira jam 1 pagi, saya menekan butang panggilan juru rawat. Bukan juru rawat yang bertugas yang muncul, tetapi Dr. Amir, dia masih berada di hospital. Apabila saya mengadu sakit, dia berkata dia boleh memberikan obat penahan sakit. Tetapi dia mencadangkan agar kami mencoba kaedah lain juga, bukan hanya bergantung pada obat. Dia menjelaskan bahwa urutan perut atau tuam panas mungkin membantu. Dan dia benar-benar membawakan tuala panas dan meletakkannya di atas perut saya. Pada ketika itu, saya terkejut. Seorang dokter melakukan perkara seperti ini sendiri. Ini sesuatu yang tidak dapat dibayangkan di Amerika. Tetapi melihat sikapnya yang bersahaja, hati saya perlahan-lahan menjadi tenang. Keesokan harinya, ujian-ujian intensif bermula. Dr. Amir benar-benar berusaha keras untuk mencari punca penyakit saya. Bukan sahaja ujian perubatan, dia juga bertanya secara terperinci tentang gaya hidup saya. Jenis makanan yang saya makan, bagaimana saya menangani tekanan, sama ada saya bersenam, dan sama ada saya cukup tidur. Malah, dia bertanya tentang penyakit yang saya hidapi semasa kecil, sejarah kesehatan keluarga, dan perubahan psikologi saya baru-baru ini. Pada mulanya, saya tertanya-tanya mengapa dia bertanya semua itu, tetapi kemudian saya mendapat tahu bahwa semua itu adalah petunjuk penting untuk mencari punca penyakit ini. Yang paling mengejutkan ialah cara dia melakukan rondaan ward. Dia akan datang ke bilik saya beberapa kali sehari untuk memeriksa keadaan saya. Pagi jam 7, tengah hari jam 12, petang jam 6, dan malam jam 9. Dokter lain biasanya hanya melakukan rondaan sekali sehari, tetapi dia benar-benar kerap datang untuk melihat keadaan saya. Dan setiap kali datang, dia akan bertanya dengan sopan sama ada saya tidak selesa atau ada bahagian yang sakit. Dia bukan sahaja memeriksa keadaan perubatan saya, tetapi juga mengambil berat tentang perasaan dan keadaan psikologi saya. Dia bertanya sama ada makanan hospital sesuai dengan selera saya, sama ada saya dapat tidur lena, dan bagaimana keadaan keluarga saya. Yang paling saya ingat ialah pada suatu lewat malam. Ketika saya tidak dapat tidur karena sakit perut, Dr. Amir masuk ke bilik saya. Selepas memeriksa keadaan saya, dia membawakan secawan teh panas. Ia adalah teh halia, dan dia menjelaskan bahwa ia baik untuk masalah pencernaan. Semasa saya minum teh itu, dia duduk di sebelah saya, tanpa berkata apa-apa, dia hanya berada di sisi saya. Pada ketika itu, saya benar-benar terharu. Tidak dapat saya percaya seorang dokter yang sibuk sanggup meluangkan masa sebegini untuk seorang pesakit. Beberapa hari berlalu,
dan saya dapat memerhatikan sikapnya terhadap pesakit lain juga. Di seberang bilik saya, ada seorang nenek berusia 70-an yang mempunyai gejala awal demensia dan kadang-kadang mengulangi perkara yang sama. Pengamal perubatan lain kelihatan sedikit jengkel dengan nenek itu. Tetapi Dokter Amir berbeza. Walaupun nenek itu mengulangi cerita yang sama berkali-kali, dia akan mendengar dengan sabar. Dia akan memegang tangan nenek itu dan bercakap dengannya dengan lembut, seolah-olah dia melayan neneknya sendiri. Seorang lagi pesakit ialah seorang wanita berusia 20-an yang mempunyai masalah keuangan keluarga dan sangat bimbang tentang kos rawatan. Dokter Amir mencari kaedah rawatan yang dapat mengurangkan beban kos untuk pesakit itu. Dia juga bekerja sama dengan pekerja sosial untuk membantunya mendapatkan bantuan keuangan. Yang lebih menakjubkan ialah sikapnya terhadap seorang pakcik tua yang tidak mempunyai waris di unit rawatan rapi. Pakcik itu tidak mempunyai keluarga dan uang untuk membayar kos rawatan, dan pengamal perubatan lain menganggapnya sebagai satu beban. Tetapi, Dokter Amir melayan pakcik itu dengan penuh perhatian yang sama. Malah, dia lebih kerap melawatnya untuk bertanya kabar. Melihat semua ini, saya semakin tertarik kepadanya. Pada mulanya, saya hanya menganggapnya sebagai seorang dokter yang berkebolehan, tetapi lama-kelamaan saya mula merasakan sesuatu yang lebih. Masih terlalu awal untuk memanggilnya cinta, tetapi perasaan hormat dan kagum semakin menebal. Namun, yang anehnya, dia tidak melayan saya dengan cara yang istimewa. Dia melayan semua pesakit lain dengan cara yang sama, malah kadang-kadang lebih teliti. Ini memberikan saya satu lagi kesedaran. Selama ini, saya menganggap kejururawatan hanyalah satu kemahiran atau tugas. Pemberian obat yang tepat, tindakan yang pantas, pengurusan kerja yang efisien itulah yang saya percaya sebagai syarat menjadi jururawat yang baik. Tetapi, melihat Dokter Amir, saya sadar bahwa perubatan sejati lahir dari hati, bukan kemahiran. Perspektif melihat pesakit bukan sebagai objek rawatan, tetapi sebagai seorang manusia yang berharga, hati yang berempati dengan penderitaan mereka dan mahu berjalan bersama mereka. Sikap untuk memberikan penjagaan insani yang melangkaui rawatan perubatan. Inilah perubatan sejati, pikir saya. Seminggu berlalu, dan diagnosis yang tepat telah dibuat. Seperti yang dijangkakan, ia adalah penyakit pencernaan yang jarang berlaku. Berdasarkan pengalamannya merawat penyakit ini di Malaysia, Dr. Amir merangka plan rawatan yang terperinci. Dia menjelaskan bahwa pendekatan komprehensif yang merangkumi rawatan obat, terapi diet, dan pembaikan gaya hidup diperlukan. Semasa proses rawatan, ketelitiannya berterusan. Dia akan memeriksa setiap hari sama ada terdapat kesan sampingan obat, sama ada saya makan dengan baik, dan sama ada terdapat perubahan pada keadaan saya. Dan dia berkata saya boleh bertanya pada bila-bila masa jika saya mempunyai sebarang keraguan tentang rawatan. Melihatnya, saya merenung kembali betapa sempitnya pandangan saya selama ini. Tanpa mengira kewarganegaraan atau asal-usul, seorang pengamal perubatan yang melakukan yang terbaik untuk pesakit itulah profesional sejati, saya sadar. Dan lebih daripada segalanya, saya tidak dapat mengalihkan pandangan daripadanya. Pada mulanya saya kagum dengan kebolehannya, kemudian saya terharu dengan kepribadiannya. Kini, perasaan-perasaan itu bergabung menjadi sesuatu yang lebih mendalam. Perkataan cinta masih terasa janggal, tetapi perasaan istimewa itu jelas sedang bercambah. Apabila dia masuk ke bilik, jantung saya berdebar. Mendengar suaranya, saya merasa tenang. Dan melihatnya menjaga pesakit lain, perasaan hormat saya semakin mendalam. Tetapi pada masa yang sama, ada perasaan yang bercampur baur. Apabila saya teringat sikap saya terhadapnya selama ini, saya merasa malu, prasangka, pandangan rendah, dan konfrontasi di bilik kecemasan.
Saya bimbang sama ada dia boleh melupakan semua itu. Memasuki minggu kedua di hospital, keadaan saya bertambah baik. Rawatan Dokter Amir mula menunjukkan hasil. Sakit berkurangan dan selera makan saya kembali. Berat badan saya juga mula meningkat sedikit demi sedikit. Pada petang sebelum saya dibenarkan keluar, Dokter Amir datang untuk rondaan terakhir. Selepas memeriksa keadaan saya, dia menerangkan cara pengurusan selepas ini. Saya perlu menjalani pemeriksaan susulan secara berkala dan terus berhati-hati dengan gaya hidup saya. Dan akhirnya, dia menambah, jika ada apa-apa yang tidak kena dengan badan Anda, hubungi saya pada bila-bila masa. Mendengar kata-katanya, saya merasa lega dan pada masa yang sama sedih. Pikiran bahwa saya tidak akan dapat bertemu dengannya setiap hari lagi membuat saya merasa berat hati. Pada hari saya keluar dari hospital, saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepadanya. Bukan sahaja karena menyembuhkan penyakit saya, tetapi juga karena telah memberikan saya banyak kesadaran. Dia hanya tersenyum nipis dan berkata, "Saya harap Anda pulih sepenuhnya dengan cepat." Keluar dari hospital, saya merasakan banyak perkara telah berubah. Bukan sahaja badan saya menjadi lebih sehat, tetapi hati saya juga telah berubah, dan perasaan saya terhadap Dokter Amir telah berubah sepenuhnya. Kini, dia bukan lagi sekadar rekan sekerja dokter bagi saya, tetapi seseorang yang istimewa. Pada hari pertama saya kembali bekerja di ward selepas keluar hospital, saya merasakan banyak perkara telah berubah. Bukan sahaja fisikal saya pulih, tetapi sikap mental saya juga berubah sepenuhnya. Cara saya memandang pesakit telah berubah. Dan yang paling penting, perasaan saya terhadap Dokter Amir sama sekali berbeza dari sebelumnya. Namun, walaupun saya telah berubah, orang di sekeliling saya tidak semestinya begitu. Malah, saya merasakan pandangan sinis terhadap perubahan saya. Terutamanya selepas berita bahwa saya menerima rawatan daripada Dokter Amir semasa di hospital tersebar. Pada mulanya, ia hanya sekadar minat. Rakan-rakan sekerja bimbang tentang kesehatan saya dan bertanya rawatan apa yang saya terima. Saya memberitahu dengan jujur bahwa Dokter Amir adalah dokter yang merawat saya. Pada masa itu, tiada reaksi yang luar biasa, masalah bermula selepas itu. Beberapa hari kemudian, kabar angin aneh mula tersebar di hospital. Spekulasi bahwa ada sesuatu yang istimewa antara saya dan Dokter Amir. Pada mulanya, saya menganggapnya sebagai gosip biasa, tetapi lama-kelamaan ia berkembang menjadi kandungan yang lebih spesifik dan berniat jahat. Saya secara tidak sengaja terdengar rakan-rakan sekerja berbisik di stesen juru rawat. Juru rawat Amerika yang jatuh cinta pada dokter Melayu. Ada juga yang berkata kami bercinta semasa saya dirawat. Setiap kali saya mendengar kata-kata itu, muka saya menjadi merah. Yang lebih mengejutkan ialah di antara mereka yang menyebarkan kabar angin itu, ada juga rakan-rakan yang biasanya rapat dengan saya. Juru rawat Sharon tidak berkata apa-apa di hadapan saya, tetapi dia memberitahu orang lain bahwa saya tergila-gilakan dokter dari Malaysia itu. Yang paling menyakitkan ialah kata-kata berbaur prasangka itu adalah kata-kata yang pernah saya gunakan dahulu. Penghinaan terhadap pengamal perubatan dari Asia, rasa keunggulan budaya, kenyataan sinis kini semuanya ditujukan kepada saya. Juru rawat Tom secara terang-terangan bergurau, senanglah kalau bercinta dengan dokter, kan? Maksudnya, saya akan lebih mudah mendapat kenaikan pangkat atau ditugaskan kepada kes-kes yang baik. Setiap kali saya mendengar kata-kata itu, saya merasa marah dan pada masa yang sama malu. Karena ia sama seperti apa yang pernah saya katakan kepada orang lain. Reaksi pesakit juga berubah. Beberapa pesakit mula memandang saya dengan aneh, terutamanya di kalangan pesakit kulit putih yang lebih tua. Ada yang secara terang-terangan menunjukkan rasa tidak selesa.
Seorang pakcik malah meminta untuk ditukarkan kepada juru rawat lain. Pada mulanya, keadaan ini sukar untuk saya tanggung. Saya berasa sedih, kenapa saya perlu menerima pandangan seperti ini. Saya hanya menerima rawatan sebagai seorang pesakit, tetapi saya dilayan seolah-olah saya telah melakukan sesuatu yang salah. Namun, beberapa hari kemudian, saya mulai menerima keadaan ini dengan cara yang berbeza. Saya sadar ini adalah akibat daripada apa yang telah saya lakukan kepada orang lain selama ini. Prasangka dan pandangan rendah yang saya tunjukkan kepada pengamal perubatan dari Asia kini semua itu kembali kepada saya. Dan yang paling penting ialah hakikat bahwa saya bukan lagi Melissa yang dahulu. Apa yang saya pelajari melalui Dr. Amir, apa yang saya alami sebagai pesakit, telah mengubah saya sepenuhnya. Kini, saya mau menentang prasangka seperti itu. Daripada membantah atau memberi alasan, saya memutuskan untuk menunjukkannya melalui tindakan secara senyap. Saya mulai mempelajari cara Dr. Amir melayan pesakit dan menerapkannya dalam kerja saya. Dia melayan pesakit bukan sebagai objek rawatan, tetapi sebagai manusia yang hidup bersama. Perkara pertama yang berubah ialah cara saya menyapa pesakit. Dahulu, saya hanya bercakap tentang perkara yang perlu sahaja secara formal, tetapi kini saya bertanya kabar dengan tulus. Apa perasaan mereka? Adakah mereka tidur lena? Adakah keluarga mereka sihat? Saya mulai mengambil berat tentang perkara-perkara seperti itu. Terutamanya, saya mulai memberi lebih perhatian kepada pesakit yang pernah saya elakkan. Apabila seorang pesakit gelandangan dimasukkan ke ward, Melissa yang lama pasti hanya akan berinteraksi secara minimum. Tetapi sekarang berbeza, saya mengambil langkah berjaga-jaga agar dia tidak merasa tidak selesa, dan melayannya dengan penuh perhatian, sama seperti pesakit lain. Pada mulanya, ia terasa kekok. Pandangan rekan-rekan sekerja juga mengganggu, dan pesakit-pesakit juga merasa heran dengan perubahan saya. Tetapi lama-kelamaan, reaksi pesakit mulai berubah. Apabila saya melayan mereka dengan ikhlas, mereka juga mulai membuka hati. Yang paling saya ingat ialah seorang nenek pesakit diabetes berusia 70-an. Semasa pertama kali dimasukkan ke ward, dia seorang yang sangat cerewet. Dia sering mengadu tentang itu dan ini kepada juru rawat, dan akan marah walaupun untuk perkara kecil. Juru rawat lain menjauhkan diri daripadanya. Tetapi saya, sambil mengingati cara Dr. Amir melayan pesakit, mendekati nenek itu. Saya coba mendengar dengan ikhlas mengapa dia marah dan apa yang membuatnya tidak selesa. Selepas berbual, saya mendapat tahu bahwa dia tinggal seorang diri dan takut dengan penyakitnya, itulah sebabnya dia berkelakuan begitu. Apabila saya mendengar ceritanya sehingga selesai dan memujuknya, jangan risau, Nek, dia berubah menjadi orang yang sama sekali berbeza. Selepas itu, setiap kali dia melihat saya, dia akan tersenyum ceria dan menceritakan tentang cucunya dan zaman mudanya. Juru rawat lain terkejut dengan perubahan itu. Dengan perubahan-perubahan seperti ini terkumpul, pandangan rekan-rekan sekerja juga mulai berubah sedikit demi sedikit. Walaupun masih ada kabar angin tentang saya dan Dr. Amir, sikap saya dalam bekerja mulai mendapat pengiktirafan. Kepuasan pesakit juga meningkat dengan ketara. Kira-kira sebulan kemudian, saya berpeluang bersemuka dengan Dr. Amir. Kami secara kebetulan bertemu di koridor, dan dia mengangguk kepada saya sambil berkata, Anda banyak berubah sejak kebelakangan ini. Dia berkata dia mendengar reputasi saya di kalangan pesakit menjadi baik. Mendengar kata-kata itu, saya benar-benar gembira. Fakta bahwa dia mengiktiraf usaha saya adalah lebih berharga daripada apa-apapun. Buat pertama kalinya, saya tersenyum ceria kepadanya dan menjawab, itu semua berkat Anda, dengan jujur. Tetapi kata-katanya yang seterusnya membuat saya lebih terharu.
Saya harap hati Anda untuk pesakit bukan kerana saya. Pada mulanya, saya tidak paham maksud kata-kata itu, tetapi selepas berpikir panjang, saya sadar ia mempunyai makna yang mendalam. Dia berharap saya berubah bukan kerana saya menyukainya, tetapi benar-benar untuk pesakit. Dia mengutamakan etika profesional berbanding perasaan pribadi. Dan sikapnya itulah yang membuat saya lebih tertarik kepadanya. Pada ketika itu, saya sadar. Perasaan saya terhadapnya bukan sekadar suka. Rasa hormat yang mendalam, melebihi cinta, sedang tumbuh. Kepribadiannya, falsafahnya, sikapnya terhadap pesakit semua itu telah mengubah saya. Tetapi pada masa yang sama, saya juga merasakan jarak antara kami. Dia sentiasa coba mengekalkan hubungan profesional. Saya dapat merasakan kepercayaannya untuk tidak mencampur-adukkan perasaan pribadi dengan kerja. Dan sikapnya itu pula kelihatan lebih menarik. Kabar angin di hospital masih berterusan. Beberapa rakan sekerja berbisik bahwa saya bertindak sedemikian kerana mahu menarik perhatian Dr. Amir. Tetapi, saya tidak lagi mengambil peduli kata-kata seperti itu. Apapun sebab saya berubah, hasilnya saya memberikan penjagaan yang lebih baik kepada pesakit. Malah, saya mula menentang prasangka itu secara aktif. Apabila rakan-rakan sekerja membuat kenyataan negatif tentang dokter dari Asia, saya akan membantah dengan tenang. Kita patut menilai berdasarkan kebolehan, asal-usul atau kewarganegaraan tidak penting. Pada mulanya, rakan-rakan sekerja memandang saya dengan aneh, karena saya sangat berbeza dari Melissa yang dahulu. Tetapi lama-kelamaan, beberapa rakan mula bersetuju dengan saya. Terutamanya di kalangan juru rawat muda, ada yang mula menyokong saya. Perubahan terbesar berlaku pada diri saya sendiri. Dahulu, kebanggaan saya sebagai seorang juru rawat Amerika membawa kepada rasa keunggulan terhadap orang lain, tetapi kini saya menggunakan kebanggaan itu ke arah yang lebih konstruktif. Saya berusaha untuk menjadi seorang juru rawat yang benar-benar berkebolehan. Saya banyak belajar dengan memerhatikan rondaan Watt Dr. Amir. Bagaimana dia berkomunikasi dengan pesakit, kaidah apa yang dia gunakan untuk memberikan penjagaan, saya memerhatikannya dengan teliti, dan saya coba menerapkan kaidah-kaidah itu dalam kerja saya. Terutamanya, saya coba mencontohi ketelitiannya. Cara dia memahami ciri-ciri setiap pesakit dan memberikan penjagaan yang disesuaikan. Bukan hanya mengikut manual, tetapi mempertimbangkan keadaan individu pesakit. Sebagai contoh, walaupun untuk pesakit diabetes, saya akan mengubah pendekatan saya bergantung pada umur, keadaan keluarga, dan status keuangan mereka. Untuk pesakit muda, saya akan menekankan pentingnya pengurusan penyakit, manakala untuk pesakit tua, saya akan mencadangkan kaedah pengurusan yang lebih realistik daripada perubahan gaya hidup yang drastik. Dengan perubahan-perubahan ini terkumpul, kepuasan kerja saya juga meningkat dengan ketara. Dahulu, matlamat saya hanyalah untuk menyelesaikan kerja, tetapi kini saya bekerja dengan harapan agar setiap pesakit merasa sedikit lebih selesa. Reaksi pesakit juga berubah dengan menakjubkan. Kadar pemulihan pesakit yang saya kendalikan menjadi lebih cepat, dan kadar kemasukan semula menurun. Dalam tinjauan kepuasan pesakit, saya juga mendapat markah yang baik. Melihat keputusan ini, rakan-rakan sekerja juga mula mengiktiraf perubahan saya. Namun, masih ada sebilangan rakan sekerja yang berpendapat saya berubah karena Dr. Amir. Pandangan bahwa sikap kerja saya berubah karena perasaan pribadi. Pandangan seperti itu kadang-kadang menjadi beban, tetapi saya memutuskan untuk terus berjalan di laluan saya sendiri. Suatu hari, saya berpeluang menangani situasi kecemasan bersama Dr. Amir. Seorang pesakit serangan jantung dibawa masuk, dan kami bersama-sama melakukan rawatan kecemasan. Dia kelihatan terkejut dengan perubahan sikap saya.
Melissa yang lama pasti sukar untuk mengikut arahannya karena ego, tetapi kini saya bekerja sama secara semula jadi. Dengan pemikiran bahwa menyelamatkan pesakit adalah yang paling penting, kami menunjukkan kerja berpasukan yang sempurna. Hasilnya, kami berjaya menyadarkan pesakit itu. Selepas kejadian itu, Dr. Amir berkata kepada saya, "Anda benar-benar telah banyak berkembang. Kini Anda kelihatan seperti seorang pengamal perubatan sejati." Apabila saya mendengar kata-kata itu, Anda tidak akan tahu betapa gembiranya saya. Diiktiraf olehnya adalah lebih penting daripada apa-apapun. Sejak hari itu, saya yakin, perasaan yang saya rasai bukan sekadar suka atau perasaan sementara, hormat dan kagum terhadap Dr. Amir, serta kepuasan terhadap diri saya yang sedang berkembang melaluinya, semua itu bergabung secara kompleks dan berkembang menjadi perasaan istimewa. Tetapi saya masih teragak-agak untuk memanggilnya cinta. Cinta wujud dalam hubungan antara dua orang, tetapi Dr. Amir masih mengekalkan jarak profesional. Jadi, buat masa ini, saya memutuskan untuk mengkategorikan perasaan ini sebagai hormat dan kagum. Sebaliknya, saya memutuskan untuk terus belajar dan berkembang daripadanya. Suatu hari nanti, saya mau menjadi seorang pengamal perubatan yang setaraf dengannya. Dan saya berharap apabila tiba masanya, kami mungkin boleh berkembang menjadi rekan sekerja sejati, atau mungkin lebih daripada itu. Begitulah, di tengah-tengah prasangka dan habar angin di hospital, saya terus berjalan di laluan saya sendiri tanpa berputus asa, sambil mengikuti jejak yang ditunjukkan oleh Dr. Amir. Saya juga sedang mencipta warna saya sendiri. Dan dalam proses itu, saya belajar apa itu pengamal perubatan sejati dan bagaimana seharusnya melayan pesakit. Masa berlalu, dan kira-kira setahun kemudian, saya menerima berita yang tidak dijangka daripada Dr. Amir. Dia akan pulang ke Malaysia. Dia berkata ia disebabkan urusan keluarga dan juga untuk menyertai sebuah proyek perubatan baru di Malaysia. Apabila saya mendengar berita itu, saya merasa seolah-olah dunia saya runtuh. Sepanjang tahun ini, saya telah berkembang pesat sebagai seorang pengamal perubatan sambil bekerja bersamanya. Tidak keterlaluan jika dikatakan saya telah dilahirkan semula sebagai orang baru karenanya, tetapi kini dia akan pergi. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tetapi pada masa yang sama, saya sadar. Perasaan saya terhadapnya telah melampaui sekadar rekan sekerja atau rasa hormat. Pikiran bahwa dia akan pergi sudah cukup untuk membuat hati saya sakit, itu adalah bukti jelas adanya perasaan istimewa. Saya berpikir selama beberapa hari, pilihan apa yang harus saya buat? Patutkah saya tinggal di sini dan meneruskan kerjaya yang telah saya bina, atau patutkah saya mencoba cabaran yang sama sekali baru? Saya benar-benar memikirkan banyak perkara sebelum membuat keputusan. Akhirnya, saya memberanikan diri untuk meluahkan perasaan saya kepada Dr. Amir. Saya berkata saya mau pergi ke Malaysia bersamanya. Saya mau memulakan hidup baru di sana. Sudah tentu, ada rasa takut, tetapi keinginan untuk bersamanya lebih kuat. Dr. Amir kelihatan terkejut mendengar kata-kata saya. Dia bimbang kehidupan di Malaysia tidak akan mudah. Perbezaan bahasa dan budaya akan membawa banyak kesukaran. Tetapi saya menjawab bahwa saya telah membuat keputusan. Begitulah, saya membuat keputusan terbesar dalam hidup saya. Meninggalkan kehidupan yang stabil di Amerika untuk pergi ke Malaysia. Keluarga dan rekan-rekan saya semua menentang. Mereka coba menghalang saya, bertanya mengapa saya sengaja mencari cabaran seperti itu. Tetapi saya yakin, ini adalah pilihan terpenting dalam hidup saya, bukan hanya sekadar mengikut Dr. Amir. Tetapi saya mau mengalami dunia yang lebih luas sebagai seorang pengamal perubatan sejati. Pada hari saya menaiki kapal terbang ke Malaysia,
saya dilanda perasaan bercampur baur antara gemetar dan teruja. Negara baru, budaya baru, bahasa baru semuanya adalah satu cabaran, tetapi saya juga teruja dengan harapan bahwa saya akan dapat berkembang lebih jauh melalui cabaran itu. Sejak hari pertama saya tiba di Malaysia, saya mengalami kejutan budaya bertubi-tubi. Pertama, halangan bahasa adalah lebih besar daripada yang saya jangkakan. Walaupun Dr. Amir membantu sebagai penterjemah, ada batasan untuk berkomunikasi secara langsung dengan pesakit. Belajar bahasa Melayu menjadi keutamaan saya. Jadi, saya mula belajar bahasa Melayu secara intensif. Saya mengambil kelas persendirian dan menyertai program pertukaran bahasa. Istilah perubatan sangat sukar, tetapi Dr. Amir banyak membantu. Kami belajar bersama sehingga lewat malam, menghafal satu persatu. Sistem perubatan Malaysia juga sama sekali berbeza dari Amerika. Ia adalah sistem yang pantas dan tepat, malah dari segi kecekapan, ada bahagian yang lebih baik daripada Amerika. Masa menunggu pesakit lebih singkat dan proses rawatan lebih sistematik. Yang paling mengejutkan ialah hubungan antara pesakit dan keluarga. Di Amerika, kebebasan individu pesakit sangat diutamakan, tetapi di Malaysia, seluruh keluarga terlibat secara aktif dalam proses rawatan. Saya mengambil masa untuk memahami perbedaan budaya ini, tetapi lama-kelamaan saya mula menemui kelebihannya. Budaya yang berasaskan penjagaan emosi ini sekali lagi memberikan kejutan kepada saya. Hubungan antara pengamal perubatan dan pesakit jauh lebih manusiawi berbanding di Amerika. Mereka mementingkan perasaan dan keadaan psikologi pesakit, dan mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam proses rawatan. Beberapa bulan pertama sangat sukar. Bahasa saya tidak fasih, saya tidak biasa dengan budaya, dan saya banyak melakukan kesilapan. Ada kalanya berlaku salah faham karena tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengan pesakit, atau situasi janggal karena tidak tahu adat perubatan Malaysia, tetapi saya tidak berputus asa. Dengan bantuan dan galakan Dr. Amir, serta sokongan mesra dari rakan-rakan sekerja Malaysia, saya perlahan-lahan dapat menyesuaikan diri. Terutamanya, juru rawat di sana menerima saya dengan mesra, dan itu sangat membantu. Kira-kira 6 bulan kemudian, akhirnya saya dapat berkomunikasi secara asas dengan pesakit dalam bahasa Melayu. Proses itu sangat sukar. Setiap malam saya menelaah buku teks bahasa Melayu, menghafal istilah perubatan, dan berlatih sebutan berulang kali. Waktu yang paling berharga ialah apabila Dr. Amir duduk di sebelah saya setiap malam dan mengajar saya satu persatu. Saya masih ingat dengan jelas kali pertama saya memeriksa keadaan pesakit dan mengucapkan kata-kata semangat dalam bahasa Melayu. Pesakit itu seorang nenek berusia 70-an yang sedang pulih selepas pembedahan lutut dan merasa murung karena proses pemulihannya lambat. Dengan suara yang bergetar, saya bercakap dengan nenek itu dalam bahasa Melayu. "Sakit ya, Nek, tapi nanti sikit-sikit akan baik, kami akan tolong sampai sembuh." Mendengar bahasa Melayu saya yang pelat, nenek itu tiba-tiba tersenyum ceria. Dia menggenggam tangan saya erat-erat dan berkata, "Terima kasih, Nak." Dia berkata betapa terharunya dia apabila seorang dokter dari luar negara belajar bahasa Melayu untuk bercakap dengannya. Anda tidak akan tahu betapa gembiranya saya pada ketika itu. Air mata saya hampir menitis. Sejak hari itu, kemahiran bahasa Melayu saya meningkat dengan cepat. Keinginan yang mendalam untuk berkomunikasi dengan pesakit menjadi motivasi terbaik saya. Daripada istilah perubatan yang sukar, saya berusaha untuk belajar kata-kata mesra yang dapat menenangkan hati pesakit terlebih dahulu. Apabila bahasa saya bertambah baik, saya juga dapat memahami kedalaman budaya perubatan Malaysia dengan lebih baik. Konsep menjaga pesakit seperti keluarga sendiri benar-benar mengagumkan. Di Amerika,
kami sering menjaga jarak untuk menghormati privasi individu, tetapi di Malaysia, ikatan seperti keluarga sebenar terbentuk antara pengamal perubatan dan pesakit. Terutamanya pesakit-pesakit tua melayan saya seperti cucu mereka sendiri. Apabila mereka mendengar saya baru tiba di Malaysia dan sedang bergelut untuk menyesuaikan diri, merekalah yang lebih risau dan memberi semangat kepada saya. Kehangatan seperti ini tidak pernah saya alami di Amerika. Keprihatinan yang terperinci dalam proses rawatan juga menakjubkan. Bukan sahaja memberikan rawatan perubatan, tetapi mereka juga mendekati pesakit dengan mempertimbangkan keadaan emosi dan hubungan keluarga mereka. Sebagai contoh, jika ada pesakit yang akan menjalani pembedahan, mereka akan meluangkan masa yang cukup untuk berbincang dengan keluarga bagi meredakan kebimbangan pesakit. Kerjasama yang erat antara pengamal perubatan juga mengagumkan. Di Amerika, setiap bidang kepakaran mempunyai sempadan yang jelas dan hubungan kebanyakannya bersifat profesional, tetapi di Malaysia, mereka benar-benar seperti satu pasukan yang saling membantu. Hubungan senior-junior juga tegas tetapi mesra, dan jika ada kesukaran, semua orang akan tampil untuk membantu. Semua ini adalah pembelajaran baru bagi saya. Saya semakin mendalam memahami bahwa perubatan bukan sahaja bidang teknikal, tetapi juga bidang di mana hubungan manusia dan empati emosi adalah penting. Saya juga mendapat tahu bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Dr. Amir di Amerika sebenarnya lahir dari budaya perubatan Malaysia. Hubungan saya dengan Dr. Amir juga semakin mendalam dalam proses ini. Pada mulanya ia adalah perkongsian profesional, tetapi kini kami sedang dalam perjalanan untuk menjadi pasangan hidup sejati. Keprihatinan dan sokongan yang tidak terhingga yang ditunjukkannya semasa saya menyesuaikan diri dengan kehidupan di Malaysia amat saya hargai. Ketika belajar bahasa, dialah guru saya. Apabila sebutan saya salah, dia akan membetulkannya dengan sabar berulang kali. Apabila saya bergelut untuk menghafal istilah perubatan, dia akan mencari cara yang menarik untuk membantu. Kadang-kadang, sambil belajar bersama sehingga lewat malam, kami mengenali satu sama lain dengan lebih mendalam. Kisah zaman kanak-kanaknya, sebab dia memutuskan untuk menjadi doktor, kesukaran yang dihadapinya di Amerika semasa kami berkongsi cerita pribadi, kami menjadi lebih daripada sekadar rakan sekerja. Saya juga menceritakan kisah silam saya, termasuk kenangan memalukan ketika saya mempunyai prasangka. Dalam proses mengatasi kesukaran bersama dan memahami satu sama lain, satu ikatan istimewa terjalin. Apabila saya melakukan kesilapan dalam berkomunikasi dengan pesakit, dia akan memberi semangat. Sebaliknya, apabila dia menghadapi kesukaran menyesuaikan diri selepas kembali ke Malaysia, saya pula yang memujuknya. Kami menjadi pasangan yang boleh menunjukkan sisi lemah masing-masing. Yang paling saya ingat, ialah hari pertama saya menerangkan prosedur pembedahan dalam bahasa Melayu. Ia adalah pembedahan yang mudah, tetapi saya sangat gemetar untuk menerangkannya secara langsung kepada pesakit. Dr. Amir berada di sebelah saya, memerhati dan memberi semangat. Apabila saya selesai menerangkannya dengan jayanya, saya melihat wajahnya yang sangat bangga. Pada ketika itu, saya jelas merasakan bahwa dia bukan sekadar rakan sekerja, tetapi orang istimewa yang benar-benar menyokong perkembangan saya. Musim berganti, dan setahun berlalu. Kami akhirnya mengesahkan perasaan kami terhadap satu sama lain. Pada suatu petang musim bunga, dalam perjalanan pulang dari hospital, dia memulakan perbualan. Dia dengan berhati-hati meluahkan bahwa perasaan yang dirasainya semasa bekerja dengan saya telah melampaui sekadar rakan sekerja atau persahabatan. Saya menjawab bahwa saya juga merasakan perkara yang sama. Hormat dan kagum yang bermula di Amerika telah berkembang menjadi cinta sejati melalui kehidupan di Malaysia. Malam itu, kami berbual panjang.
Kami mengesahkan perasaan masing-masing dan berbincang secara serius tentang masa depan kami. Dan secara semula jadi, kami memutuskan untuk berkahwin. Impian yang kami kongsi bersama, matlamat yang sama untuk menyumbang kepada masyarakat, dan keinginan untuk menjadi insan yang lebih baik melalui satu sama lain semuanya selari dengan sempurna. Persediaan perkawinan juga istimewa. Kami memutuskan untuk menggabungkan tradisi kedua-dua negara, Malaysia dan Amerika. Menghormati dan menyatukan dua budaya bukanlah mudah, tetapi dalam proses itu, kami dapat memahami budaya masing-masing dengan lebih mendalam. Pertama, kami mengadakan majelis perkawinan tradisional di Malaysia. Pengalaman memakai baju songket dan melalui upacara akad nikah dan bersanding adalah sangat ajaib dan mengharukan. Keluarga Dr. Amir menerima saya dengan mesra, menjadikannya saat yang lebih bermakna. Saya dapat mengalami budaya Melayu secara langsung dan merenung kembali makna keluarga dan nilai perkawinan. Beberapa bulan kemudian, kami juga mengadakan majelis perkawinan ala Barat di Amerika. Saya sangat berbangga dapat memperkenalkan Dr. Amir kepada keluarga dan rekan-rekan saya. Keluarga saya, yang pada mulanya tidak memahami pilihan saya, membuka hati mereka sepenuhnya selepas bertemu dengannya. Ia adalah majelis perkawinan istimewa di mana dua budaya bergabung dengan indah. Sentimen Malaysia dan kebebasan Amerika bersatu menjadi satu cerita yang indah. Pada hari itu, saya yakin, bersama orang ini, saya boleh menerima apa jua cabaran dengan gembira. Selepas berkahwin, kami memutuskan untuk membuka sebuah klinik kecil di sebuah kawasan perumahan di pinggir Kuala Lumpur. Bekerja di hospital besar juga baik, tetapi kami mempunyai impian yang sama untuk berinteraksi lebih dekat dengan penduduk tempatan sambil memberikan rawatan. Proses menyediakan klinik juga tidak mudah. Memahami undang-undang perubatan Malaysia, mendapatkan lesen yang diperlukan, dan melengkapkan peralatan semua proses itu rumit. Tetapi saya yakin kami boleh mengatasi apa jua kesukaran bersama Dr. Amir. Terutamanya, karena saya adalah juru rawat dari Amerika, prosedur tambahan diperlukan. Untuk mengamalkan perubatan di Malaysia, saya perlu melalui proses kelayakan yang berasingan. Ia sukar, tetapi demi impian, saya sanggup menanggungnya. Akhirnya, apabila kami dapat membuka pintu klinik, kami benar-benar terharu. Walaupun ruangnya kecil, ia adalah tempat di mana kami boleh menerapkan falsafah dan nilai kami sendiri. Pada papan tanda, tertulis dikelolakan oleh pasangan doktor Amerika dan Malaysia. Pada mulanya, tidak ramai pesakit. Ada rasa curiga terhadap doktor asing, dan statusnya sebagai klinik kecil juga menjadi batasan. Tetapi kami tidak berputus asa dan merawat setiap pesakit dengan ikhlas. Lama-kelamaan, berita mula tersebar dari mulut ke mulut. Klinik kami mendapat jolokan klinik mesra, dan terutamanya menjadi tempat tumpuan bagi keluarga pelbagai budaya dan pekerja asing. Bagi mereka yang menghadapi kesukaran komunikasi bahasa, saya dapat menjadi bantuan besar. Pernah seorang wanita migran dari Vietnam datang bersama anaknya. Dia tidak fasih berbahasa Melayu dan sukar mendapatkan rawatan yang sepatutnya di hospital lain. Saya dapat berkomunikasi dengannya dalam bahasa Inggris dan memberikan konsultasi yang terperinci. Begitu juga apabila seorang penjaga dari Filipina datang, melihatnya bergelut untuk memahami istilah perubatan yang rumit, saya menerangkannya dengan kata-kata yang mudah. Melihatnya mengucapkan terima kasih, saya sekali lagi mengesahkan sebab saya melakukan kerja ini. Melalui pengalaman-pengalaman ini, saya memahami makna perubatan sejati dengan lebih mendalam. Bukan hanya menyembuhkan penyakit, tetapi betapa pentingnya komunikasi dan pemahaman antara manusia. Latar belakang budaya saya yang pelbagai sangat membantu dalam kerja ini. Klinik kami mula stabil, dan kira-kira setahun kemudian, kami menerima berita istimewa. Saya hamil.
Anda tidak akan tahu betapa terharunya saya dapat membawa kehidupan baru di Malaysia. Semasa hamil, saya terus bekerja di klinik. Sudah tentu, dalam lingkungan yang tidak membebankan, tetapi saya tidak dapat berhenti menjaga pesakit. Malah, hakikat bahwa saya sedang membawa kehidupan membuat saya merasa lebih sayang kepada pesakit. Pengalaman bersalin di Malaysia juga istimewa. Budaya penjagaan yang berbeza dari Amerika, keprihatinan keluarga yang terperinci, dan sambutan terhadap kehidupan baru semuanya adalah pengalaman budaya baru bagi saya. Akhirnya, pada musim bunga, anak pertama kami lahir. Seorang bayi lelaki yang sihat. Kami banyak berpikir semasa menamakannya. Kami mahukan nama yang membawa makna dari kedua-dua negara, Malaysia dan Amerika. Akhirnya, kami memilih nama Adam. Nama yang diterima di peringkat antara bangsa dan mempunyai makna dalam budaya Barat dan Islam. Kami menamakannya Adam bin Amir. Sambil mendukung anak saya dan berdiri di hadapan klinik, saya merasa sebak. Sambil memandang anak saya di bawah papan tanda klinik, saya teringat kembali perjalanan saya selama ini. Dari seorang jururawat yang penuh prasangka di Amerika hingga dilahirkan semula sebagai seorang pengamal perubatan sejati di Malaysia, semua proses itu bermain semula seperti film. Pada ketika itu, saya mendapat satu kesadaran penting. Saya berubah bukan hanya karena cinta, tetapi karena rasa hormat. Rasa hormat terhadap Dr. Amir yang telah mengubah saya, dan perubahan itu membawa kepada cinta sejati. Dan kini, akhirnya saya merasa telah menjadi seorang jururawat sejati. Dari segi teknikal, saya sudah cukup berkebolehan dahulu, tetapi menjadi seorang jururawat yang menjaga pesakit dengan hati adalah selepas saya datang ke Malaysia. Tidak, lebih tepat lagi, saya telah menjadi seorang doktor yang menjaga manusia. Seiring dengan pembesaran Adam, klinik kami juga terus berkembang. Kami mendapat kepercayaan penduduk tempatan dan lebih ramai pesakit datang. Terutamanya bagi keluarga pelbagai budaya dan warga asing, ia menjadi ruang penting yang tidak dapat digantikan. Saya berharap apabila anak saya dewasa dan melihat klinik ini, dia akan berasa bangga. Saya berharap dia akan memahami dengan hati apa ibu dan ayahnya menjaga orang, dan bahwa perubatan bukan sekadar pekerjaan, tetapi satu misi. Begitulah, saya memulakan hidup yang sama sekali baru di Malaysia. Dari jururawat kepada doktor, dari warga negara Amerika kepada istri warga negara Malaysia, dan kepada ibu kepada seorang anak. Semua perubahan itu tidak mudah, tetapi dalam proses itu, saya menemui kebahagiaan sejati. Kehidupan baru yang dibina bersama Dr. Amir, masa keluarga bersama Adam, dan kepuasan yang dirasai semasa menjaga pesakit, semua ini adalah nilai yang tidak ternilai bagi saya. Saya tidak pernah menyesal meninggalkan kerjaya yang berjaya di Amerika. Malah, saya percaya kebahagiaan hari ini adalah mungkin karena keputusan pada masa itu. Ia adalah peluang untuk berkembang sebagai seorang pengamal perubatan sejati, dan sebagai seorang manusia. Saya akan terus berjalan di laluan ini, sambil berharap dunia yang akan dilihat oleh Adam apabila dia dewasa menjadi tempat yang lebih mesra dan inklusif. Kami suami istri akan terus mengabdikan diri untuk menjaga orang. Itulah cara hidup yang telah kami pilih, dan ia adalah kepercayaan yang tidak akan berubah.